Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa alhimna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami perkara yang betul itu kami nampak betul, dan ilhamkanlah kepada kami, beri rezeki kepada kami, dan berilah taufik kepada kami untuk kami mengikutinya, dan tunjukkanlah perkara yang tidak betul, perkara yang batil itu kami nampak ia batil, dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat lagi meneruskan sesi pengajian kitab Al-Idah fi Ulumil Balaghah karangan almarhum Al-Khatib Al-Qazwini. Ya, alhamdulillah malam ni kita dah masuk ke halaqah yang ke-8 yang ke-8. Alhamdulillah. Baik, malam ni kita berhenti kat mana baru ni Baru ni kita berhenti dekat wajhus syabah al-muradu bit-takhyil. Wajhus syabah al-muradu bit-takhyil. Okey, kalau kita tengok di sini, okey. Kalau sebelum kita baca, kita cuba kita tengok yang pada minggu lepas. Okey. Sorry. Ni sini ya. Wa amma wajhuhu fa huwa al-ma'na alladhi yashtariku fihi at-tarafani tahqiqan aw takhyilan. Wal muradu bit-takhyil alla yumkina wujuduhu fil mushabbahi bihi illa ala ta'wilin. Ala ta'wilin tu maksudnya ala takhyilin kan. Kemudian kita baca bisya'an ni. Okey, minggu lepas. Tak. Jadi lepas tu dia pasal bid'ah, dalalah. Apa ni? Pasal ibtidak kan bid'ah. Dan juga dalalah, lepas tu sunnah apa semua kan. Okey, kita settle dah yang ni minggu lepas. So dari hari ni kita sambung, kita ambil satu bait lagi di bawah wajhus syabah al-murad bit-takhyil ni. Kita ambil ni sini lah. Wa min at-tashbih at-takhyili qawlu Abi Talib ar-Raqi. Walaqad dzakartuki wadh-dhalamu ka'annahu yaumun nawa wa fuadu man lam ya'shaqi. Siapa yang cipta syair ni? Yang cipta syair ni ialah tak ada. Dia syair ni dia tidak nyatakan siapa dia yang penciptanya, cumanya dia disebut oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Okay. Baik, kita mula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zakartuki wadh-dhalamu ka'annahu yaumun nawa wa fuadu man lam ya'shaki. Masya-Allah. Orang yang pernah putus cinta bolehlah kot nak ngapa. Ataupun orang tengah putus cinta kan. Sebenarnya di dalam syair tu banyak, di dalam puisi Arab banyak ya syair-syair yang datang dengan bermacam-macam, kita panggil aghrab. Ada yang suka, ada yang duka, ada yang 18xx pun ada, dalam syair pun ada. Terutama syair yang cerita pasal Al-Ghazal lah, pasal orang puan lah. Syair zaman jahiliah lah. Bahkan selepas tu pun ada syair yang cerita pasal arak dan sebagainya kan. Tapi kita tak hafal mana lah waktu tu. Okay. Kalau ingat saya dulu, masa saya belajar dulu, saya suka hafal syair-syair
Yang ada makna lah. Ada makna. Okey. Tak apa. Kita tengok apa maksud syair ni dah. Walaqad zakartuki. Dia kata, dia terjemahan dia dulu dah. Walaqad zakartuki. Dan aku ni ingat kepadamu. Walaqad zakartuki. Aku ingat padamu. Okay, lepas tu dia kata, wadzalamu. Ni, saya tashbih sini ya. Wadzalamu. Dan kegelapan tu, gelapnya tu. Ka'annahu. Seolah-olah ia, apa? Yaumun nawa. Wa fuadu man lam ya'syaki. Yaumun nawa. An-nawa ni al-firaq. Hari perpisahan. Okay. Wa fuadu man lam ya'syaki. Dan hati, fuad tu hati ya, qalb. Dan hati man lam ya'syaki. Hati orang yang lam ya'syak. Lam ya'syak ni orang yang tiada asyik lah. Tiada asyik. Yang tidak asyik ataupun tiada asyik dalam hati dia. Apa maksud dia? Maknanya orang yang tidak mencintai lah, menyayangi sesuatu. Boleh. Baik, jadi tashbih di sini di mana? Okey, tengok situ jelas lah, sebab memang jelas situ ada tu tashbih ka'anna. Okey. Jadi ka'anna ada tu tashbih. Hu tu adalah musyabbah dan hu tu balik kepada al-zalam. Jadi sekarang ni musyabbah dia adalah al-zalam lah. Hu sebenarnya tapi dia balik kepada al-zalam. Jadi kita kira al-zalam lah sebagai musyabbah dia. Okey. Jadi musyabbah dia al-zalam, musyabbah bih dia apa? So musyabbah bih dia ni dia ada dua. Satu yaumun nawa. Yang kedua fuadu man lam ya'syaqi. Dua dah. Dari sini musyabbah satu tapi musyabbah bih adalah dua. Dan saya nak sebut selalu di sini, okey, sebenarnya contoh ni juga dia masuk bawah kategori dia panggil tashbih makhluk. Tashbih makhluk ni tashbih yang terbalik ataupun kalau ikut kepada terjemahan apa ni Dr. Zaki dengan Dr. Cik Raziah yang dalam buku Balaghah Melayu ni kan, saya pernah cerita pasal buku ni dulu kan. Okey, dia terjemah sebagai penyerupaan terus bentuk terbalik. Penyerupaan terus tu tashbih lah. Bentuk terbalik tu ialah makhluk. Kenapa saya katakan terbalik? Okey. Kita cerita pasal tashbih takhyili dah. Nanti saya akan cerita lepas ni. Kita akan baca hak yang huraian ataupun syarah Qazwini selepas bait syair ni. Cuma saya nak sebut selalu sini saya katakan tadi tashbih makhluk sebab dia kalau dalam bab tashbih ni apa ni wajhus syabah tu dia kena lebih kuat berada pada musyabbah bih. Dengan sebab itulah kita boleh tashbihkan musyabbah ni dengan musyabbah bih kan. Sebab apa? Sebab wajhus syabah tu dia memang kuat berada pada musyabbah bih. Contoh, orang yang berani seperti singa. Kita tashbihkan orang yang berani ni seperti singa daripada sudut apa dia punya wajhus syabah dia? Sudutnya daripada sudut keberanian. Keberanian tu kalau banding sebenarnya di antara orang berani dengan singa, hak mana lebih berani? Singa tu lebih berani. So wajhus syabah dia panggil atammu fil musyabbah bih. Minal musyabbah. Maknanya wajhus syabah tu sepatutnya dia kena lebih sempurna, lebih kuat, lebih besar, lebih power. Ataupun kita kata asalnya dia memang duduk pada musyabbah bih. Lepas tu mari musyabbah ni kita nak tashbihkan dengan musyabbah bih tu. Tetapi kalau tashbihul makhluk ni dia buat terbalik. Dia buat terbalik. Dan ada sebab dia buat terbalik tu. Apa maksud buat terbalik tu? So, contohnya kalau dalam ayat biasa kita kata, "Hui, beraninya singa tu serupa dengan Zaid," contohnya. Sepatutnya Zaid tu berani serupa dengan singa. Kita kata, singa tu berani serupa dengan Zaid. Tu kita terbalikkan. Tu dia panggil tashbih makhluk. Dan tujuan itu pula sebut gitu tu sebab nak kata maknanya hebatnya Zaid ni memang berani sungguh siapa singa tu tashbih dengan dia. Tu dia daripada segi balaghah tu dia nak tashbih makhluk ni dia nak up lagi tu. Dia nak tunjuk hebat laginya apa ni mamduh orang dia puji tu ataupun musyabbah tu. Okey. Apa ni musyabbah bih tu. Okey sorry. Baik, jadi dalam ni pun sama. Sepatutnya al-zalam tu
Yaumun nawa dengan fuad malam ya'syaki yang ditashbihkan seperti az-zalam. Tapi sini az-zalam tu ditashbihkan seperti yaumun nawa wa fuadu malam ya'syaki. Nak bagi tahu yang yaumun nawa ni hari berpisah. Seseorang tu, tak kira lah orang lelaki tu orang puan kan, bila dia ditinggalkan oleh kekasih dia tu, memang dia hati dia tu akan hancur-hancur sangat-sangat lah kan. Okey. Lepas tu pula fuad malam ya'syaki. Hati orang yang memang tiada cinta tu, sebab dia tinggal gawe dia ni, awet dia ni memang hitam sungguh ha. Hitam sangat-sangat. Sebab siapa hati dia buat gitu. Maka waktu tu dia nak menunjukkan yang betapa gelapnya. Betapa parahnya. Maka dia pun maklub, dia taklib kan, dia terbalikkan. Tu pun daripada sudut balaghah membawa makna yang signifikan lah, makna yang hebat jugalah, yang sesuai lah. Okey. Baik, tu bukan tujuan Qazwini di sini nak sebut pasal tashbih makhluk tu, tapi saya alang-alang dah ada di sini, walaupun dia tak sebut, saya sebutkanlah. Cumanya syahid di sini ialah tashbih takhyili tu. So apa tashbih takhyili tu? Kalau tuan-tuan dan puan-puan pelajar-pelajar ingat pada minggu lepas, tashbih takhyili tu ialah apa? Dia kata la yumkinu wujudu wajhus syabah tu fil musyabbah bih illa ala takhyil. Maknanya wajhus syabah tu, wajhus syabah dia berada pada musyabbah, memang kita boleh memang ala sabilit tahqiq. Maknanya memang kita boleh nampak, kita boleh rasa, maknanya benda kita boleh tanggap dengan panca indera. Kita boleh nampak benda tu contohnya. Tapi kalau ala wajhi ta'wil, kita kena khayalkan dia, kita kena bayangkan dia. Bila wajhus syabah tu dia duduk pada musyabbah bih ala ta'wil, ala takhyil, maka jadilah tashbih tu tashbih at-takhyili. Apa maksud tashbih takhyili? Maknanya kita bayangkan, kita khayalkan, kita bayangkan, ataupun kalau istilah Qazwini kita takwil. Maksud takwil itu adalah takhyil lah. Kita khayalkan, bayangkan wajhus syabah tu, bentuk dia tu yang ada pada musyabbah bih. Ya. Az-zalam sini kita tak payah nak fikir, sebab memang kita nampak dah. Kalau az-zalam tu memang gelap. Memang gelap. Ibarat kata kita pergi tengah padang dalam hutan tu, satu hari bulan Islam. Tak ada bulan kan. Kalau satu hari bulan kan memang gelap kan. Gelap gelamak duduk di hutan pukul apa? Pukul 12 tengah malam contohnya. Okay. Lepas tu memang az-zalam. Waktu kita boleh nampak. Tu dia panggil tahqiq. Tapi yaumun nawa pada hari perpisahan dengan fuadu malam ya'syaki, yang tu wajhus syabah tu yang ada pada dua benda tu, tu yang kita kena khayalkan. Maka jika begitu keadaan dia, maka tu dia panggil tashbih takhyili dah. Cuma di sini apa huraian Qazwini? Tengok Qazwini kata fa innahu lamma kanat ayyamul makarihi. Ayyamul makarihi ni hari apa? Hari apa? Al-makarih ni ambil daripada perkataan ambil daripada karihah yakrahu, karahiyah al-kurhu, maknanya benda beci. Tapi maksud sini adalah ayyamul makarih ni hari apa? Hari yang masaib lah, musibah. Hari yang kita kena musibah, hari kita susah, hari kita kena bencana. Tak kisahlah. Semua yang sewaktu dengannya tu dia panggil ayyamul makarihi. Sebab musibah ke bencana apa semua tu benda yang kita tak suka, kita benci. Tu dia panggil makarih. Okey. Lama kan dia kata apabila hari makarih tu safu bisawadi tawassuan, disifatkan dia dengan hitam. Maknanya orang Arab bila dia bagi warna sebab warna ni dia lambang kan. Warna ni memang lambang. Bukti dia di bendera. Semua bendera ada warna, ada simbol yang mana semua dia membawa kepada lambang. Betul tak? Kalau merah berani, kalau putih suci tak? Dan sebagainya. Maka bila dia nak bagi warna kepada benda ayyamul makarih, maka dia bagi dengan warna hitam. Okay? Dan benda tu dia panggil tawassuan. Tawassuan. Apa maksud tawassuan ni? Okey, bila saya rujuk tawassuan itu dia dah. Okey, orang nak tulis tu dia dah. Tawassuan ni makna dia
isti'malul lafzi lidalalati ala akthari mimma wudi'a lahu. Isti'malul lafzi lidalalati ala akthari mimma wudi'a lahu. Apabila lafaz tu kita gunakan dia lebih sikit maknanya. Sekarang ni asal-asal hitam ni guna untuk benda-benda yang tertentu sahaja. Biasanya kan hitam ni warna kan. Kita bagilah warna hitam tu pada benda-benda kan. Benda-benda yang kita boleh tanggap, kita boleh nampak contohnya kan. Kita boleh dah bagi warna kan. Tapi apabila kita guna lafaz hitam tu untuk lebih lagi. Lebih lagi tu maksud apa maksud dia? Kita pindah dia daripada benda yang kita boleh tengok ni kepada benda yang abstrak. Benda yang kita boleh tanggap dengan akal. Maka kita nak bagi warna juga. Kita bagi apa? Kita kata, okey, benda hak susah kita bagi warna hitam. Benda hak mudah, hak ceria, hak bahagia kita bagi warna putih. Contoh kan. Maka tu dia panggil tawassuk. Maknanya kita peluah lagi penggunaan lafaz tu. Supaya dia merangkumi bukan setakat benda yang kita boleh tengok, tapi benda yang kita boleh fikir, benda yang abstrak, benda yang makul. Maka tu maksud dia tawassukan. Okey. Contoh dia kata. Ni. Fayuqalu, ni jawab kepada lamma ni tak ada lagi ni. Dia kata fa innahu lamma kanatil ayyamul makarihi bla 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 bla. Kita akan cari jawab lamma tu lepas-lepas ni. Dia panjang ni. Dia selepas lamma tu dia panjang ni, jawab tak ada lagi tu. Jawab duduk baris yang ketiga tu baru ada jawab lamma dah. Tapi kita baca dulu apa dia punya huraian dia. Dia kata fayuqalu, lalu dikatakan. Okey, ni contoh dah. Orang Arab kata iswaddan naharu fi ainayya. Dia kata hitam yang siang hari tu fi ainayya, pada mataku. So apa maksud dia ni? Memang pada hari tu memang dia tengok tu kelam, hitam. Dia tengok tu hitam maknanya apa? Dia menghadapi ayyamul makarih. Dia menghadapi benda yang susah. Dia ada masalah hari tu. Dia ada musibah, kena musibah hari tu. Okey. Maka dia pun kata iswaddan naharu fi ainayya. Maknanya mata dia ni tengok yang siang hari tu memang hitam. Maknanya memang dia sumbah, dia jang. Dia susah masa tu. Dia kena musibah. Ataupun wa azlamatid dunya alayya. Yang ni biasa dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Duniaku telah kelam, kita katakan. Kita bagi warna juga. Kelam tu gelap gelap kan? Hitam lah kan? Kita bagi warna juga kepada, sama budaya Melayu dengan budaya Arab. Kita bagi warna juga kepada sebarang kesusahan. Nampak tak? Okey. Jadi dia kata, apabila ayyamul makarih tu disifatkan dengan warna hitam, okey. Contohnya kita kata iswaddan naharu fi ainayya wa azlamatid dunya alayya. Okey. Wa kana al-ghazil. Yang ketiga, contoh yang ketiga dia kata al-ghazil. Al-Ghazil ni apa? Al-Ghazil ni kena baca Al-Ghazil lah, jangan baca Al-Ghazal. Kalau Al-Ghazal tu maudhu' syi'ri tu ataupun gharadun min aghradi syi'ri tu, iaitu cinta tu. Syair-syair yang menceritakan pasal cinta, pasal orang puan dan sebagainya, yang tu Al-Ghazal. Tapi kalau orang tu sendiri, penyair tu yang buat syair Ghazal tu, syair Al-Hub tu, syair yang yasiful mar'ah tu, yasiful mahbubah dia ke, maka yang tu dia panggil al-ghazil, maknanya orang tu. Okey. Wa kana al-ghazil, penyair-penyair yang buat syair-syair cinta ni, dia apa? Dia yadda'i, dia mendakwa al-qaswah ala man lam ya'shaq. Maknanya orang yang tiada cinta, orang yang hati dia kering, hati yang tidak dipenuhi dengan cinta, tetapi sebaliknya dipenuhi dengan benci, maka yang tu al-ghazil, penyair-penyair yang bahagian cinta ni, bahagian yang puja orang puan ni, tak, dia kata apa? Dia kata orang yang lagu tu dia qaswah, hati dia tu memang qaswah, memang kerah lah, kerah. Tiada kelembutan pada hatinya. Sebab apa? Sebab tiada cinta di dalam hati dia. Okey. Wal qalbul qasi yusafu bis sawadi tawassu'an. Sama juga. Maknanya hati yang kerah disifatkan juga dengan hitam. Maknanya warna hitam tu diberi kepada
kepada saat seseorang itu menghadapi musibah dalam hidup dia. Antara contoh musibah dia apa dia? Hari dia ditinggalkan oleh kekasih dia. Dan juga orang yang hati dia tiada cinta, maka juga hati dia tu diberi dengan warna hitam. So bila gitu, dia kata lamma, maka jawab kepada lamma tu takhayyala. Penyair tu pun takhayyala yauman nawa wa fuadaman lam ya'shad. Maka dia pun bayangkan yang hari perpisahan dan hati orang yang tiada cinta itu syai'aini lahuma sawadun. Dua benda yang lahuma sawadun, yang dia ada berwarna hitam. Bahkan waja'alahuma a'rafa bihi. Dan dia menjadikan yaumun nawa dengan fuad malam ya'syaq tu a'raf bihi wa ashhar minaz zalam. Fashabbahahu bihima. Yang inilah yang makhluk tadi tu. Dia sepatutnya az-zalam tu yang kena a'raf dengan ashhar kan. Sebagaimana al-asad tu dia a'raf wa ashhar minar rajulis syuja'. Tapi yang ni dia terbalikkan. Dia jadikan yaumun nawa dengan fuadu malam ya'syaq tu lebih a'raf, lebih ashhar daripada az-zalam. Tu dia panggil tashbih makhluk sebab dia nak tunjuk betapa berat dan betapa kita kata susahnya saat-saat yang dia hadapi tu. Lepas tu dia kata walaqad zakartuki, dia kata dia teringat. Okey. Jadi bolehlah ngapa syair ni. Kesakan nak ngapa. Okey. So sini syahid dia kat mana? Syahid dia yang itulah dia khayalkan wajhus syabah tu, iaitu gelak tu, susah tu. Dia khayalkan benda tu pada musyabbah bih dia yaumun nawa dengan wa fuadu malam ya'syaq. Okey. Kalau yang ni, kalau kita baca sikit yang ni mudah juga ni. Syahid dia dekat ni, dekat bait yang dekat sadrul bait ni. Wa ardin ka akhlaqil kirami qata'tuha. Okey. Wa ardin ni tanah ataupun bumi lah. Okey, ataupun negeri pun boleh. Okey. Ka akhlaqil kirami qata'tuha. Okey. Seperti akhlak orang-orang yang mulia. Okey, qata'tuha. Qata'tu ni kalau kita kata qata'al bilad ataupun qata'al ard, maksud dia kita lalulah ataupun menyeberangi. Ada potong sini qata'a tu kan asal maknanya dia potong, tapi kalau kita kata qata'tul bilad maknanya kita lalu, kita cross. Tempat tu. Ada. Jadi sini syahid dia kat mana? Okey, wa ardin ka akhlaqil kiram. Ardin ni benda yang kita boleh tengok kan? Bumi kita boleh tengok, luahnya bumi tu kita boleh tengok. Tapi akhlak ni satu benda yang maknawi, benda yang makul. Okey. Al-kiram ni orang-orang yang mulia dah, al-kurama. So ditashbihkan ard ni seperti dengan akhlak. Okey. Dan wajhus syabah dia apa dia? Wajhus syabah dia adalah nilah as-si'ah wadhiq, wadhiq afwan, as-si'ah wadhiq. Okey, tu wajhus syabah dia. Jadi dia wajhus syabah tu dia khayalkan, dia bayangkan benda tu berada dalam akhlak. Dalam akhlak. Yang mana akhlak tu satu benda yang makul. Bila gitu maka dia pun masuklah bawah kategori, automatik masuk bawah kategori tashbih takhyili. Tashbih takhyili dah. Gitu. Jadi mana-mana contoh kita buatlah ataupun kita jumpa, kita kisahlah. Okay, kalau kita mampu buat, kita boleh buatlah. Yang mana bila wajhus syabah tu, sebab ni sekarang ni pembahagian ni sekarang ni dia berkenaan dengan wajhus syabah dah. Okey. Jadi kalaulah kita buat satu contoh yang wajhus syabah tu keberadaan dia dalam musyabbah kita boleh tengok contohnya. Tetapi keberadaan dia di dalam musyabbah bih tu suatu yang kita perlu khayal. Maka dia akan jadi tashbih takhyili selalu. Gitu. Tu tujuan murad dia di sini. Nak ceritakan apa yang dimaksudkan dengan tashbih
takhyili di sisi al-balaghiyin. Okey. Baik. So settle situ wajhus syabah al-muradi bit takhyili. Okey. Okey. Lepas tu kita lompat dah. Kita melompat lebih jauh sikit. Okey. Kalau ada soalan boleh tulis, ataupun kalau ada perkongsian boleh je tulis je. Supaya kita sama-sama dapat manfaat, tak apa. Kita pergi lagi masuk kepada okey. Kita pergi jauh sikit lah. Sebab dia wajhus syabah ni dia banyak taksimat dia yang Qazwini buat mari, tapi saya tak mau baca belakalah. Saya nak baca benda-benda yang pada pandangan saya rasa relevan lah. Okey. So kita melompat lebih jauh sikit dah. Okey, kita pergi sini. Okey, taksimun akhar bi'tibarun akhar. Dah? Ni, okey, saya baca. Saya baca, lepas tu saya nak tunjuk gambar aja. Okey, saya dah buat talkhis dah daripada yang Qazwini sebut ni. Okey, tengok dah. Kita baca sama-sama. Dia kata taksimun akharu bi'tibarin akhara. Okey, dia kata wa wajhus syabahi imma wahidun au ghairu wahidin. Okey, itu satu pembahagian. Nampaklah? Wal wahidu imma hissiyun au aqliyun. Okey, dua. Wa ghairul wahidi imma bi manzilatil wahidi. Likaunihi murakkaban min amrayni au umurin au muta'addidun ghairu murakkabin. Okey. Wal murakkabu imma hissiyun au aqliyun. Okey. Wal muta'addidu imma hissiyun au aqliyun au mukhtalifun. Wal hissiyyu la yakunu tarafahu illa hissiyaini limtina'i an yudraka bil hissi min ghairil hissi syai'un. Okey, pembahagian setakat wal mutaaddid ni, wal mutaaddid imma hissiyun au aqli au mukhtalif. Okey, ni yang pembahagian dia dah. So daripada ni, okey, saya pun buat gambar rajah ni. Okey, mudah je. Yang ni. Yang ni. Ni dia punya pecahan wajhus syabah dari sudut pembahagian ni. Yang tadi dari sudut takhyili, tak takhyili, yang tu settle dah. Sebab balaghah ni dia lagu tu. Kan saya sebut dah dulu yang sekarang ni sebab dia terkesan dengan falsafah dan juga ilmu mantik. Jadi dia banyak tafri'at dan dia banyak taksimat. Waktu yang kadang setengah-setengah orang tu dia rasa macam apa, macam susah lah dan sebagainya dah. Okey, tak apalah tu. Tapi maknanya bila dia banyak tafri'at dengan taksimat ni, jadi ulama balaghah ni yang kedua ni bermula daripada zaman Sakaki lah tak. Dia cuba nak tengok sesuatu benda tu daripada dimensi yang berbeza. Dalam kes ni contohnya wajhus syabah tadi settle dah. Yang bahagian takhyili ke tak takhyili, settle. Sekarang ni masuk ke bahagian ni pula. Sebab tu dia kata taksimun akhar bi'tibarin akhar. Pembahagian lain bi'tibarin akhar maknanya dari sudut yang lain pula. Nah. Jadi sini isu dia apa? Dia kata wajhus syabah ni sama ada dia satu ataupun ghairu wahid. Maknanya bukan satu. Bukan satu. Dia bagi istilah. Kita kata ithnani, kita kata salasah, arba'ah. Tak. Dia kata ghairu wahid je. Satu dengan bukan satu. Satu tu pula, dia pecah kepada hissi dengan akli. Kita settle dah. Apa maksud hissi dengan apa maksud akli, kita settle dah kan? Okey. Lepas tu, ghairu wahid pula, bila kita kata bukan satu, so apa isu dia? Dia ada terpecah pula kepada murakkab ataupun muta'addid. Murakkab ni dia dia tersusun tak? Dia terdiri daripada beberapa perkara yang dia saling berkait. Itu murakkab. Tak? Macam kita ni kan kita ada anggota tubuh kita. So murakkab dengan anggota tubuh kita akhirnya jadilah kita kan. Okey. Tapi muta'addid, muta'addid tak? Muta'addid dia berbilang-bilang, dia boleh berpisah-pisah, muta'addid. Dia ada 1, 2, 3. Maknanya dia kadang-kadang tu dia tidak saling berkait. Maknanya kalau kita buang salah satu pun tak ada masalah. Tashbih yang baki lagi tu tetap akan difahami dan boleh berjalan. Tu dipanggil muta'addid, berbilang-bilang. Nampak? Okey.
Kemudian murakkab tu pula dia pecah kepada hissi dengan akli, lepas tu muta'addid dia pecah kepada hissi, akli dengan mukhtalif. Mukhtalif ni maknanya dia campur. Dia campur, sama ada musyabbah dia hissi, musyabbah bih dia akli ke ataupun dia terbalik. Tu dia. Jadi inilah pecahan dia. Maknanya kalau kita kira dia ada 1 2 3 4 5 6 7. Dia ada 7. Kita baca hak last sekali tu. Hissi kan, wahid hissi akli. So 2 situ kan. Lepas tu ghairu wahid, okey, murakkab ada 2. Maka 4 dah. Lepas tu muta'addid dia ada 3. So dia semua ada 7 contoh yang kita akan cuba tengoklah lepas ni. Dah. Kalau kita sempat habis. Okey. Boleh. Settle dah. Okey. Kita balik semula ke kitab kita. Okey. Baik, bila gitu sini dia bagi takrif al-hiss jika bahawa semula takrif al-hissi itu apa kan? La yakunu tarafahu wal hissi la yakunu tarafahu illa hissiyaini. Kalau maksud hissi itu adalah tarafahu, maknanya musyabbah dengan musyabbah bih dia adalah hissi ataupun mahsus. Lepas tu dia sebut pula akli, wal akliyu tarafahu imma aqliyani au hissiyani au mukhtalifani. Okey, li jawazi an yudraka bil aqli min al hissi syai'un walidhalika yuqalu at-tashbihu bil wajhil aqli a'ammu min at-tashbihi bil wajhil hissi. Maksud dia gini, dia kalau kita dalam pembahagian hissi dengan akli ni kan, kalau kita tengok dia sekiranya dia punya tarafahu musyabbah dengan musyabbah bih dia tu dia hissi, sama hissi, maka dia punya pembahagian dia tu contohnya gini, sorry. Sekiranya wajhus syabah tu hissi, maka dia punya pembahagian dia akan kurang pembahagian dia berbanding dengan kalau wajhus syabah tu akli. Sebab apa? Sebab sekiranya wajhus syabah tu hissi, mana mungkin dia punya musyabbah ataupun musyabbah bih dia dua-dua tu akli. Dia tak boleh. Sebab kalau wajhus syabah dia hissi, dia mesti salah satu daripada komponen musyabbah ataupun musyabbah bih dia tu mesti hissi. Dia tak ada akli, lepas tu wajhus syabah dia hissi, dia tak ada dalam balaghah, dia tak ada pembecahan tu. Jadi menunjukkan bila wajhus syabah dia tu hissi, maka pembahagian dia terhad. Tapi kalau wajhus syabah dia akli, maka pembahagian dia tu dia lebih luas lagi berbanding dengan pembahagian kalau wajhus syabah tu hissi. Maka sebab tu dah dia kata at-tashbih bil wajhil akli a'ammu, lebih umum. Maknanya pembahagian dia tu dia akan lebih banyak sikit berbanding dengan sekiranya wajhus syabah dia tu al-hissi, sebab dia terhad. Sebab wajhus syabah akli contohnya dia boleh mari dengan apa? Dengan musyabbah dia hissi, dia wajhus syabah akli, dia boleh. Lepas tu wajhus syabah akli, tapi dia punya musyabbah dengan musyabbah bih dia dua-dua akli, dia boleh. Tapi kalau hissi, dia tak boleh. Dia tak ada wajhus syabah, musyabbah dengan musyabbah bih dia adalah akli, dia tak ada. Dia mesti kena salah satu dia adalah hissi. So daripada sudut itulah maksud ayat ni ya. Maksud kita kata kata-kata ni. At-tashbihu bil wajhil aqli a'ammu min at-tashbihi bil wajhi al-hissi. Okey, sebab tu dah dia kata wal aqliyu tarafahu imma aqliyani au hissiyani au mukhtalifani. Dia ada mukhtalifani. Sebab tu dah sini kalau kita balik semua daripada ni, tengok dia pecah kepada hissi, akli, mukhtalif. Tapi yang ni dia hissi, akli pecahan dia dah dan sebagainya. Gitulah lebih kurang maksud dia dah. Okey. Baik, qala Syekh Sahibul Miftah. Okey, Syekh Sahibul Miftah ni As-Sakaki. So As-Sakaki kita tak bacalah. Sebab apa? Sebab tu guru saya pun dia tak baca As-Sakaki. Saya cerita dah dulu kan. Okey. Okey ni. Kita ambil sini dia al-wahid al-hissi. Sekarang ni contoh untuk hak yang pertama. Dia ada 7 tadi kan?
Contoh yang pertama, wajhus syabah dia hissi. Wajhus syabah dia hissi. Baik. Contoh dia apa? Kal humrah, warna merah. Wal khafa, tersembunyi, slow. Maknanya tersembunyi, slow tu mana tak apa dengar. Tak. Wa tibir raihah. Apa dia punya apa? Tibir raihah ni apa? Bau dia wangi. Okey. Waladzatit ta'mi, kita rasa tu sedap tak? Bila kita at-ta'm ni rasa tak? Kita rasa dengan lidah kita sedap, lazat. Okey, manis ke apa kan? Walinil malmas. Okey, malmas ni kita sentuh. Dari situ dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 wajhus syabah yang mewakili 5 panca indera. Tu semua wajhus syabah Al-humrah wajhus syabah, al-khafa wajhus syabah, tibur raihah, lazzatut ta'mi dengan linul malmas. Okey, semua tu wajhus syabah. Okey. Wajhus syabah ni semua hissi. Sebab apa? Sebab dia semua ni boleh ditanggap dengan panca indera. Okey. Dia ada pada apa? Dia ada pada ketika mana kita fi tashbihil khaddi bil ward. Apabila kita tashbihkan pipi tu yang warna merah tu dengan bunga ros. Sebab bunga ros memang dia warna merah. Seolah-olah ayat kita buat gini. Al-khaddu kal wardi fil humrah. Kita kata gitu. Okey. Tapi sebenarnya dia ada contoh syair dah. Tapi tak mau bacalah. Okey, dia ada contoh syair. Okey. Ataupun kita kata as-sautud da'if. Okey, dia kata fi tashbihil khaddi bil ward was-sautid da'ifi bil hams. Okey, sautud da'if, suara yang slow, yang slow tu dia tashbihkan dengan al-hams. Okey, itu saya bagi tahu antara makna hams ialah bunyi tapak kaki singa. Dan yang sewaktu dengan singa adalah harimau ke kucing ke apa semua. Maknanya kadang itu tak bunyi pun sebenarnya apa dia punya tapak kaki dia tu kan. Nak beritahu yang suara tu memang slow-slow sangat. Siapa tak dengar. Tak. Ni macam ninja lah kan. Ninja tak. Tak. Okey, jadi dia tashbihkan tu daripada sudut apa? Dia punya wajhus syabah dia adalah al-khafa. Maknanya tak berapa dengar. Tak dengar. Okey. Dan juga an-nakah bil ambar. Okey, bau wangi kan? Wangi tu, okey. Dia apa ni? Asalnya nakah ni apa benda ni? Bau mulut dia. Bau mulut dia nah. Nakah tu bau mulut, tapi dia tashbihkan dengan ambar. Ambar tu adalah sejenis wangian lah, sejenis wangian. Dari sudut apa? Tibir raihah. Tibir raihah, bau dia wangi. Okey. Warik, rik tu air liur lah. Air liur tu dia tashbihkan bil khamri. Dengan arak. Daripada sudut apa? Lazzatut ta'mi. Ini memang ada dalam syair-syair jahiliyah contohnya yang menceritakan pasal arak memang ada. Okey, wal jildin na'im bil harir. Dan kulit yang lembut, kulit masya-Allah lembutnya tu dia tashbihkan dengan al-harir. Dengan apa? Dengan sutera. Jadi semua ni kita tengok wajhus syabah dia satu je. Yang satu je. Tak satu perkara tu al-humrah, al-khafa, tibur raihah, lazzatut ta'mi linal malam. Satu isu, satu benda je. Dan dia adalah mahsus ataupun hissi lah. Okey, yang tu clear mudah je. Okey, hak yang selepas dia ialah wal wahidul aqliyu. Okey, yang ni kita kena baca tu sikit. Okey, kejap. Sebab apabila dia melibatkan al-aql, dia bermain dengan fikiran ni, dia kena perhati molek sikit. Okey. Kita tengok wal wahid al-aqli. Okey, sekarang ni wajhus syabah dia aqli tapi dia wahid. Kenapa isu wahid sini? Sebab kalau dia ada selagi yang ghairu wahid, maka dia akan pergi kepada ni murakkab dengan mutaaddid. Sekarang ni isu dia bila sebut wahid dia tidak murakkab dan dia tidak mutaaddid. Situ. Jadi dia kata wal wahidul aqliyu, dia satu, tidak murakkab dan tidak mutaaddid, berbilang-bilang, tapi dia adalah jenis aqli. Okey, apa dia? Baik.
kal'arai anil faidati fi tashbihi wujudis syai'il adimin naf'i bi'adamihi. Ini contoh nombor 1. Okey. Qazwini dia buat mari huraian dia tu. Dia kata kal'arai anil faidati fi tashbihi bla 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 bla. So kalau contoh dia kita nak tulis, kita tulis contoh Zaidun kal ma'dumi. Boleh tulis Zaidun kal ma'dumi. Zaid seperti suatu benda yang tak ada. Zaidun kal ma'dumi. Zaidun kal ma'dumi. Okey. Jadi apa isu sini? Sekarang ni kita nak tengok al-aqli tu macam mana. Dia kata al-ara anil faidah. Tu wajhus syabah dia. Okey, wajhus syabah dia al-ara anil faidah. Apa maksud al-ara? Okey, al-ara sini maksud dia tak ada lah. Al-khulu. Al-khuluwu. Al-khuluwu anil faidah. Maknanya tak ada faedah. Tak ada manfaat sikit pun. Tu maksud dia. Jadi benda tu benda yang akli. Tak ada manfaat tu benda yang akli. Yang kita boleh idrak dengan akal kita. Nak tengok dengan mata tak boleh. Nak pegang tak boleh. Nak cium tak boleh. Dia boleh nampak dengan spek mata akal kita je nampak. Maka benda tu adalah akli. Okey. Tashbih dia apa? Fi tashbihi wujudi syai'il adim min naf'i. Okey. Maknanya wujud asyai'il adim an naf'i tu. Al-adim tu tak ada Al-adim tu benda yang tak ada. So asyai' sesuatu yang al-adim yang tak ada, apa dia? An-naf'i. Ai asyai' allazi la naf'alahu. Sesuatu yang tiada manfaat padanya, baginya. Wujud tashbihi wujudis syai'i allazi la naf'alahu. Apa tu asyai' allazi la yanfa' mana? Aslan yang tidak ada manfaat pun. Okey, kita tashbihkan satu benda yang tidak ada manfaat tu, kita tashbihkan dia dengan apa contohnya? Kita tashbihkan dia dengan contoh dia apa? Bi'adamihi, dengan bil ma'dum lah. Bil ma'dum. Contoh tadi, Zaidun kal ma'dumi. Zaid itu seperti suatu benda yang tak ada. Sebab apa? Sebab Zaid itu walaupun dia ada, tapi oleh kerana dia itu tidak bagi manfaat, tak ada bagi manfaat pada orang, maka macam kata ada lah. Ada dengan tak ada serupa je. Nampak tak? So kalau kita buat tashbih gitu, fokus pada wajhus syabah dia tu, wajhus syabah dia adalah akli. Akli tak? Okey. Lepas tu yang kedua, wajihatil idrak fi tashbihil ilmi bil hayah. Apabila kita kata al-ilmu bil hayah. Okey, al-ilmu bil hayah. Fi tashbihil al-ilmu kal hayah, al-ilmu kal hayati kita kata. Ilmu tu seperti kehidupan. Okey, bila kita kata gitu, apa wajhus syabah dia? Wajhus syabah dia Qazwini kata al-idrak. Al-idrak. Apa maksud al-idrak ni? Terjemah apa al-idrak? Apa terjemahan sesuai dia? Al-idrak. Apa ni? Sekejap. Wajihatil idrak. Dia gini. Okey. Kita tengok maksud dia kan. Okey. Ilmu ni lawan dia jahil. Okey, ilmu ni lawan dia jahil. Mana? Seseorang yang jahil, maknanya dia tidak ada ilmu. Bila dia tidak ada ilmu, dia tidak ada kita kata satu alat untuk dia dapat mengetahui dan mencapai sesuatu. Okey. Sebab dia tidak ada alat, dia jahil. Kalau dia ada ilmu tu, dia ada alat yang dia boleh nak idrak. Dia boleh nak mencapai sesuatu. Okey. Samalah juga dengan al-hayah. Al-hayah ni hidup. Okey. Orang yang hidup lawan dia mati. Kalau orang mati kita tahulah memang tak nak buat apa-apa benda pun. Tapi kalaulah hidup, maka dia dia memang ada idrak. Dia boleh nak melakukan sesuatu, dia nak mencapai sesuatu dan sebagainya dak. Okey. Jadi dia tashbihkan daripada sudut tu. So dia punya istilah dia Qazwini kata al-idrak. Jihatil idrak, dari sudut al-idrak saja. So al-idrak tu adalah satu benda yang
akli. Benda yang akli. Nampak? Okey. Boleh tak? Contoh lain yang masyhur lah. Lepas tu dia sebut wal jara'ah bawah tu. Okey. Tu bawah sikit. Dia kata bawah sikit. Ke dah sorry. Sini. Okey. Wal jara'ah fi tashbihir rajuli asyuja'i bil asad. Okey. Jara'ah ni adalah jur'ah lah. Jur'ah maknanya syaja'ah lah. Syaja'ah lah. Dia boleh baca jara'ah atas wazan karohah. Dia boleh baca selagi dia boleh baca jara'iyah. Jara'iyah atas wazan karohiyah. Boleh juga. Selagi dia baca jur'ah. Dia ada 3 situ. Okey, tapi maksud dia adalah asyaja'ah itulah, berani. Jadi berani dia satu benda yang akli. Kita boleh idrak dia dengan akal. Dan sekarang ni fi tashbihir rajuli syuja'i bil asad. Okey, apabila kita kata ar-rajulu syuja'u kal asadi, maka wajhu syabah dia tu al-jara'ah ataupun asyaja'ah ataupun al-jur'ah tu adalah satu benda yang kita boleh idrak dia dengan akal. Tak? Dan dia tu satu je, satu isu je, satu benda je, iaitu keberanian. Macam tadi, jihatul idrak, satu je. Al-ara' anil fa'idah, satu isu je, satu benda je. Dia bukannya benda-benda yang terdiri daripada banyak elemen yang dia saling murakkab, berkait dan sebagainya. Itu isu dia situ dah. Okey. Wa mutliqul ihtida' fi tashbih, mutlik ke mutlak tu tak perasan tadi bagi tu. Okey. Bahasa ingat saya dia mutlak. Mutlakul ihtida' ke mutlik Okey. Dalam buku saya ni pun tak ada bagi. Dalam dalam buku ni pun tak ada bagi. Okey, tak apalah, kita kekal dengan mutlik al-ihtida'. Okey, wa mutlik al-ihtida'i fi tashbihi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum bin nujumi. Okey, sekarang ni sebenarnya ni Qazwini ambil daripada satu hadis yang kalau kita baca ada dekat nota kaki buku ni, dia kata macam hadis tu dhaif jiddan. Tak apalah okey. Hadis tu Nabi kata ashabi kan nujum. Ni Qazwini ambil ni daripada hadis tu, walaupun dia dhaif jiddan lah. Nabi kata ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku ini seperti bintang-bintang di langit. Tak? Okey, so jadi apa dia punya wajhus syabah? Wajhus syabah dia adalah mutliq al-ihtida'. Maknanya apa? Maknanya dia tu memberi petunjuk lah. Memberi petunjuk. Sebagaimana bintang-bintang di langit tu yang dia menjadi panduan kepada kepada orang-orang yang berjalan di padang pasir contohnya, ataupun orang-orang yang di samudra, di laut pelayar-pelayar kelasi apa semua kan, dia akan tengok ke langit, tengok bintang sebagai panduan untuk perjalanan dia, nak tentukan arah utara, selatan, timur, barat dan sebagainya. Mana dia memberikan panduan. Maka dalam hadis tu ditashbihkan sahabat-sahabat Nabi ni, dia memberi panduan kepada ummah. Jadi mutlikul al-ihtida' tu adalah satu benda yang akli. Okey, boleh? Fima tarafahu mahsusani. Okey. Baik. Lepas tu wal hidayatu fi tashbihil ilmi bin nuri. Ni yang ketiga. Wajhus syabah dia adalah memberi hidayah, petunjuk fi tashbihil ilmi bin nur. Okey, wajhus syabah dia al-hidayah. Contoh dia adalah bila kita kata al-ilmu kan nuri. Ilmu itu seperti cahaya. Okey. Okey, itu contoh yang pertama dulu. Jadi bila kita kata al-ilmu kan nuri,
Al-ilmu tu dia sesuatu yang kita mahsus lah, yang kita boleh satu yang akli, yang kita boleh fikir dengan akal kita. Kita boleh idrak dengan akal kita. Tapi an-nur tu adalah benda yang kita boleh tengok dengan mata kita, cahaya kan. Okey, waktu yang tarafahu tu. Baik, tapi poin dia adalah al-hidayah tu. Al-hidayah tu adalah masuk bawah kategori al-wahid al-aqli. Okey. Wa tahsilu ma baina ziyadati wan nuqsani fi tashbihil adli bil qistat. Okey. Bila kita tashbihkan keadilan tu dengan neraca tu kan, keadilan tu kita tasbihkan dengan neraca. Neraca ni kan dia boleh dia boleh tahsil ma baina ziyadah wan nuqsan. Apa maksud ma baina ziyadah wan nuqsan? Di antara tambah dan juga an-nuqsan. Nuqsan apa dia? Berkurangan. So di antara tambah dengan kurang ni benda dia samalah, sama. Sama. Okey, sebab keadilan ni adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, maknanya samalah kan. Kita kata sama. Bukan semua keadaan kita kata bila sama je, sama banyak contohnya, sama banyak ke sama sikit, maka keadilan tu dinamakan keadilan. Tidak kan? Sebab keadilan ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi meletakkan sesuatu pada tempat tu, itulah dia persamaan tu, kesamaan tu, kesaksamaan dan sebagainya dah. Maka yang tu adalah tahsil ma baina ziyadah wan nuqsan. Okey. Jadi ma baina ziyadah wan nuqsan tu hak tengah tu lah. So hak tengah tu lah adalah saksama ataupun keadilan tu. Okey, sebagaimana neraca tu. Jadi di situ wajhus syabah dia ada satu benda yang akli, iaitu tahsilu ma baina ziyadati wan nuqsan. Okey. Tapi al-adlu tu sama dengan al-ilmu tadi, iaitu dia syai'un ma'kul, dan juga al-qistas dia adalah sama dengan an-nur, iaitu dia syai'un mahsus. Okey. Lepas tu ada lagi, kenapa dia ada banyak ni? Sebab dia tengok kepada musyabbah dengan musyabbah bih tu. Okey, wastitabatin nafsi fi tashbihil fi tashbihil itri bi khuluqin karimin. Okey. Istitabatin nafsi. Apa maksud istitabatin nafsi ni? Mula amatun nafsi laha. Mula amatun nafsi dak wa rukni ilahi. Maknanya kita rasa apa? Kita rasa lapang, kita rasa rasa selesa. Tak. Kita rasa sedap lah. Istitabah daripada perkataan tayyib tu kan, sedap. Kita rasa lapang, kita rasa seronok fi tashbihil atri bi khuluqin karim. Okey, apabila kita mentashbihkan wangian tu, bau sedap tu dengan akhlak yang mulia. Dalam budaya Arab ada dia tasbihkan wangian tu seperti akhlak yang mulia. Sebab apa? Sebab kita akan rasa mesra, kita akan rasa lapang, kita boleh terima dia, kita boleh dekat dengan dia. Itu maksud istitabatin nafsi. Okey. Boleh. Jadi istitabatun nafsi itu adalah akli, al-wahid al-akli. Dan tasbih al-itr bil khuluqin karim tu dia terbalik hak tadi. Hak tadi al-ilmu bin nur tu dia ma'kul, lepas tu mahsus. Tapi yang ini kategori mahsus, lepas tu ma'kul. Maknanya musyabbah dia musyabbah dia mahsus, dan dia punya musyabbah bi dia adalah ma'kul. Nampak dah? Okey. Wa adamul khafa'i fi tashbihin nujumi bis sunan. Adamul khafa' ni tidak tersembunyi, maknanya zahir, nampak. Nampak. Fi tashbihin nujum, ketika mentashbihkan an-nujum, bintang, bis sunan, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam bait syair yang sebelum ni tu. Jadi dia kata fima al-musyabbah fihi mahsusun wal musyabbah bihi ma'kulun. Okey. Jadi sekarang ni semua wajhus syabah ni adalah akli. Tapi dia pecah pula kepada beberapa pembahagian pula, tapi saya tak tulislah dalam dalam ni saya tak tulislah. Okey, saya cuma buat akli saja. Tapi sebenarnya di bawah akli ni kalau dia nak pecah pula boleh lagi ni. Tapi pecahan itu adalah melihat kepada tarafahu, melihat kepada musyabbah dengan musyabbah bih. Maknanya orang panggil apa? Pacerah dah. Pecah.
Ni yang kadang-kadang kita nampak macam Allah banyaknya. Jadi okay, untuk kita lah, kategori kita kan. Kadang hok pecahan-pecahan tu kalau dia terlalu banyak sangat, kadang-kadang kita ignore pun tak apa. Ni pada pandangan saya lah. Okay. Sebab apa? Sebab kalau dia banyak sangat, kita akan jadi nampak dia tu macam susah. Sedangkan balarah ni adalah dia suatu benda yang indah, yang kita nak menghayati dia. Jadi mungkin dalam setengah keadaan, wallahualam, ni pandangan saya lah, mungkin orang lain dia pandangan dia lain. Okey, cukup dengan kadang-kadang setengah pembahagian tu kita tak apa kita kata, kita tak ambil tahu, kita tidak mendalami pun tak apalah. Sekadar kita baca untuk tahu tak apalah. Mana kalau kita tidak beramal dengannya pun tak apa kot. Yang penting kita ambil hak besar-besar ni, hak besar-besar, hak bawah-bawah tu tak apalah. Tidak, kita akan jadi banyak sangat benda yang kita nak kena tahu, nak kena ni, takut jadi kita tidak apa, kita jadi rugi masa untuk apa? Untuk kita menghayati keindahan dia. So sekarang ni cukup dengan kita buat mari wajhus syabah dia tu akli. Hak ni wajhus syabah dia hissi. Okey dah lah, settle dah. Tapi kalau kita rasa kita nak pergi deep lagi, ni hak yang jenis hak ni jenis gini, tu terserahlah, okey. Tapi kita baca dah, okey. 10.25 dah, cepatnya masa berlalu, tak ada nak berhabis juga. Tak apalah. Okey. Okey, hak ni kita baca minggu depan lah. Sebab bila masuk pada murakab hissi ni, dia punya huraian dia tu panjang sikit. Takut jadi terlajak. Tak apalah, hak ni kita baca minggu depan lah. Okey, hak ni saya akan baca yang ni. Jadi ada banyak bait syair ni, tapi saya akan pilih dua ni. Waqad la hafiz subhi thuraya kama tara ka unqudi mullahiyatin hina nawwara. Ka'anna mutharan naqi fawqa ru'usina wa asyafana laylun tahawa kawakibuh. Masya-Allah. Saya akan baca dua ni lah. Ni masyhur ni, dua bait syair ni dia masyhur dalam bab ni. Jadi kita kena bacalah. Okey. Baiklah. Apalah, kita berhenti setakat tu dah. Kita berhenti setakat tu. Ada soalan tak? Ustaz Hilmi Akhtar, kaifa haluka? Ma dhafaratka aini munzu zamanin. Ma dhafaratka aini munzu zamanin. Long time no see. Masya Allah, Prof. Afandi Yusuf. Masya Allah, Muhammad Afandi Yusuf. Prof kita ni. Okey. Ustaz Abu Muaz kita ada, Saif dia ada sama dia, tak miss dia, Masya Allah. Anta mumtaz. Ustaz Fakhrul, Masya Allah. Isti'malul lafzi lidalalati ala akthari mimma wudi'a lahu. Ya betul dah. Okey. Ustaz Amir Sharifuddin. Ustaz Amir Sharifuddin. Dulu pelajar FKI kita, lepas tu buat master di UKM, dah tamat dah kan master kan, buat PhD pula ke sekarang ni. Nur Melisa ada, Nur Melisa, kawan-kawan sekelas ada tak yang watching kat ni? Fatimatuz Zahra, Fatimatuz Zahra pelajar bas kita dulu kan, yang dah bergraduat dah kan, betul tak? Kalau tak silap lah kan. Okey. Masya Allah, sahabat baik saya ni, Dr. Abdullah Ibrahim. Okey, dia memang minat bahasa Arab ni. Okey, insya-Allah. Masya Allah, terima kasih dah pada sahabat-sahabat saya yang hadir pada malam ni dan juga student saya. Alhamdulillah. Okey, jadi itu sajalah perkongsian yang saya boleh baca pada malam ni. Jadi kita berhenti setakat ni, kata ada soalan. Kita sambung minggu depan lah. InsyaAllah kita baca dua bait syair. Okey. Jadi kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.